Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tajuk kita pada ini bahaya lidah dan keutamaan diam. Qala musannif al-alamah al-syekh Salih Hawa rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi bidaraini amin. Ketahuilah bahawa bahaya lidah sangat besar dan tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali dengan diam. Tidak ada yang dapat selamat daripada bahaya lidahnya melainkan orang yang banyak berdiam diri. Oleh sebab itu, pembuat syariat, yakni Allah dan Rasul ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memuji dan menganjurkan diam. Jadi Allah memuji, yakni dalam pengertian akhlak yang terpuji di sisi syarak adalah diam, berbanding dengan bercakap. Kecuali kita bercakap mengajak orang lain kepada agama Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang terlebih elok, terlebih indah ucapannya daripada seorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dia beramal saleh dan dia menegaskan bahwasanya aku adalah dari kalangan orang-orang Islam. Nabi SAW bersabda, man samata naja, sesiapa yang diam pasti selamat. Diriwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang mengandungi kelemahan, dia berkata gharib. Hadis gharib. Riwayat ini di sisi At-Tabrani dengan sanad jaid. Dan namun menurut riwayat dalam riwayat oleh Imam At-Tabrani, sanadnya jaid. Jaid mana yang baiklah, boleh diamalkan. Luqmanul Hakim berkata, diam adalah kebijaksanaan, tetapi sedikit sekali orang yang melakukannya. Dan seorang yang diam ini adalah seorang yang banyak berdiam adalah orang yang bijaksana. Tapi kata Luqmanul Hakim, sikit sangat orang yang nak buat begitu. Abdullah bin Sufyan meriwayatkan dari bapaknya. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Dengan suatu perkara, beritahu kepadaku tentang Islam ini, satu perkara yang tidak akan aku bertanya lagi kepada seseorang yang lain sesudahmu. Maknanya perkara yang mudah, yang senang dipahami, yang tak perlu aku merujuk kepada siapa-siapa untuk menambahkan kefahamanku. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, ucapkanlah pada dalam dirimu, aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu kamu istiqamah. Abdullah bin Sufyan berkata, aku bertanya lagi, apa yang harus aku jaga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke lidahnya. Jadi setelah kamu beriman, kamu istiqamah, berikutnya kamu perlu menjaga lidah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ia mensahihkannya. Mana hadis ini sahih di sisi Imam At-Tirmizi dan itu juga turut dicatat oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibn Majah. Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah jalan keselamatan? Apakah jalannya untuk selamat? Nabi SAW menjawab, tahanlah lidahmu, perluaskanlah rumahmu dan tangisilah kesalahanmu. Dalam teks asalnya, amsik alaika lisanak, jagalah lidahmu.
wal yasa'ka baituka. Sini dia terjemah wal yasa'ka baituka. Perluaskanlah rumahmu. Perluaskanlah rumahmu. Terjemahan ini perlu kita semak sikit lah. Wal yasa'ka baituka. Dalam syarah hadis dalam kitab Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih, kata dia ai uskun fi baitik. Itu makna wal yasa'ka baituka, iaitu kamu tinggallah dalam rumah kamu, wala takhruj minhu illa amrin daruriyyin. Tak usah keluar melainkan untuk urusan penting. Wala tujalsil nas, jangan banyak bergaul dengan manusia. Fa inna mujalasata aksarin nas darran, kerana bergaul dengan terlalu banyak dengan manusia ini akan menimbulkan mudarat. Jadi berdasarkan kepada syarah hadis tu, asalnya terjemahan yang paling baik ialah berpadalah dengan rumahmu. Mana berpadalah dengan rumahmu. Makna jadikanlah rumah kamu itu lebih banyak orang berada di rumah, keluar kecuali untuk ke masjid, bagi orang lelaki, solat berjamaah dan sebagainya, menuntut ilmu. Tak usahlah banyak sangat bersembang di kedai kopi dan sebagainya, gaul. Bila kita banyak bersembang, banyaklah percakapan. Bila banyak percakapan, maka mudah terjatuh dalam kesalahan dalam ketika bercakap. Dan tangisilah kesalahanmu. Itu 3 yang dipesan oleh Nabi SAW. Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Wabki, menangislah, tangisilah dosa-dosamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dia berkata hasanun, hadis hasan. Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man takaffalu li bima baina lihiyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Siapa yang boleh berjaminan kepadaku bahawa dia akan menjaga 2 anggota yang berada di antara, yang pertama anggota yang berada di antara 2 janggutnya. 2 janggut ini merujuk pada misai dan juga janggut. Yang di antara misai dan juga janggut, iaitu lidah lah. Yang ada mulut ataupun lidah. Dan 2 kakinya. Mana yang berada di antara 2 paha, 2 kaki, iaitu kemaluannya. Aku menjamin untuknya syurga. Kata Nabi, siapa yang dia boleh memberi kesanggupan kepadaku untuk dia menjaga lidahnya dan juga kemaluannya, maka aku akan beri jaminan kepada dia syurga. Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke syurga. Lalu beliau bersabda SAW, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Takwa dan juga akhlak yang baik. Dan beliau ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Baginda SAW menjawab, 2 hal yang kosong, yang berongga. 2 anggota yang berongga, iaitu mulut dan juga kemaluan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan mensahihkannya. Imam Tirmizi menyatakan hadis ini sahih. Dan juga Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah dan juga turut meriwayatkan. Jadi kita hadis ini ada berapa? Ada kutubu sittah, ada kutub tisah. Kutubu sittah ini Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai. Kalau nak diperluaskan lagi, kutub tisah, kitab 9. 9 mana plus tadi ni 6 plus 3 lagi, iaitu Musnad Imam Ahmad, Muwatta' Imam Malik dan juga Musnad
ataupun Sunan Ad-Darimi. Jadi 9. Jadi kebanyakan hadis-hadis Nabi tidak lari daripada 9 kitab ni lah. Bisa jadi yang dimaksudkan dengan mulut adalah penyakit-penyakit lidah. Jadi Nabi sebut dua anggota yang berongga, iaitu mulut dan juga kemaluan. Kata pengarang kitab kita ini, boleh kemungkinan dimaksud oleh Nabi itu adalah lidah. Mana penyakit-penyakit yang berkait dengan lidah, itu yang bawa manusia banyak masuk dalam neraka. Kerana ia menjadi tempatnya, kerana lidah ni menjadi tempat mulut. Dan bisa juga dimaksudkan itu adalah perut, kerana ia merupakan tempat melewatnya, makna lalui ke perut. Melalui mulut, makanan masuk ke perut. Jadi kalau kita memahami dengan makna yang pertama, maksud mulut itu adalah lidah, mana terjerumus dalam neraka dengan sebab banyak bercakap. Kalau kita maksudkan perut, iaitu mulut itu maksudnya perut, iaitu kerana terjerumus ke dalam neraka kerana banyak ataupun kerana makan yang haram. Makan yang haram. Jadi mulut itu menjadi saluran ke perut. Lidah pula bertempat di mulut. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah kita akan disiksa kerana apa yang kita ucapkan? Nabi SAW bersabda, bagaimana kamu ini wahai Ibnu Jabal, apakah kamu sungguh tidak faham ataupun kamu buat tak faham? Nabi menegaskan, tidaklah manusia dicampakkan ke dalam api neraka kecuali kerana akibat lidah mereka. Hasaid al-sinatihim. Hasil tuayan daripada lidah mereka. Abdullah bin Sufyan al-Thawri berkata, Abdullah bin Sufyan al-Thaqafi berkata, radhiyallahu anhu, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada aku tentang perkara yang dapat aku pakai untuk menjaga diriku. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, apa hal yang paling engkau khawatir atas diriku? Kemudian Nabi memegang lidahnya. Kemudian Nabi memegang lidahnya. Apa hal yang paling engkau khawatir atas diriku? Apakah yang maknanya yang perlu aku jaga? Yang engkau khawatir kalau aku tidak jaga ya Rasulullah, maka aku akan terjerumus dalam dosa, kesalahan dan sebagainya. Maka Nabi memegang lidahnya. Saya berkata ini, jaga ini. Nabi pegang lidah dia sendirilah. Nabi kata, jaga yang ini, jaga lidah. Diriwayatkan bahawa Muaz berkata, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjulurkan lidahnya, lalu meletakkan jemarinya di atasnya. Jadi amalan yang paling utama adalah menjaga lidah. Maksud hadis ini. Diriwayatkan bahawa Umar bin Al-Khattab melihat Abu Bakar sedang menarik lidahnya dengan tangannya. Lalu Umar bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat wahai Khalifah Rasulullah SAW? Abu Bakar menjawab, inilah yang mengheretku. Mana apa yang aku pegang ini? Lidah ini yang mengheretku ke dalam kehancuran. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un minal jasadi illa yashku ila Allahi lisan ala hiddati. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia kecuali pasti akan mengadukan lidah kepada Allah atas ketajamannya. Jadi sebab manusia ini masuk neraka kata bila dia tak jaga percakapan. Dia menghina orang itu, mengumpat orang itu, orang ini dan sebagainya, fitnah. Bila manusia masuk dalam neraka, walaupun dengan lidah, penderitaan itu akan dirasai oleh semua anggota lain.
akan dirasakan oleh semua anggota yang lain. Jadi sebab tu anggota-anggota yang lain yang mereka mengadu kepada Allah tentang lidah ini. Mereka menghadapi azab dengan sebab lidah. Sebab itu Abu Bakar sangat menjaga lidah, sangat khawatir tentang lidah. Dari Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, bahawa ia berada di atas bukit Safa mengucapkan talbiyah dan mengucapkan ya lisan qul khairan taghnam waskut an syarrin taslam min qabli an tandam. Wahai lidah, berkatalah yang baik, pasti kamu beruntung. Dan diamlah dari mengatakan keburukan, pasti kamu selamat sebelum menyesal. Kemudian ditanyakan kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia punya apa? Kunyah Abu Abdurrahman. Dia ada laqab. Dia ada kunyah. Laqab ni uh, uh, kita sebut gelaran lah, yang memberi, yang tujuan untuk memuji ataupun tujuan untuk mencela. Contoh macam Al-Faruq. Adapun kunyah ini bermula dengan Abu atau Dan Sayyidina Umar, kunyah dia Abu Hafsin. Abu Hafs. Laqab dia Al-Faruq. Al-Faruq. Di sini, wahai Abu Abdurrahman, kunyah kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ditanya kepada dia, apakah hal itu merupakan sesuatu yang kamu ucapkan? Mana yang tadilah yang disebut tadi. Yang doa dia tadi. Yang di atas bukit Safa. Adakah daripada kamu ataupun sesuatu yang kamu dengar daripada Nabi SAW? Dia menjawab, tidak. Bahkan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna aksara khataya bani Adam fi lisani. Sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam berada pada lidahnya. Ini berpunca daripada lidah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menahan lidahnya, pasti Allah menutup auratnya. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Bila kita banyak senyap, banyak menjaga lidah kita, maka aurat kita pun, maknanya kejelekan diri kita pun Allah Ta'ala jaga. Wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu azabah. Sesiapa yang dapat menahan amarahnya, dapat mengawal dirinya, emosinya, pasti Allah melindunginya dari siksa. Dan siapa yang memohon ampunan kepada Allah, pasti Allah menerima permohonan ampunannya. Dari Safwan bin Sulaim, ia berkata, Rasulullah bersabda, Ala ukhbirukum bi aisaril ibadah. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ibadah yang paling mudah dan paling ringan bagi badan? Diam, iaitu diam dan akhlak yang baik. Itu amalan yang paling mudah. Tak payah bercakap apa-apa. Jaga lidah, banyak senyap, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Okay. Dan juga berakhlak yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah, ini hadis yang masyhur lah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka naklah ia mengatakan yang baik atau diam. Dari Bara bin Al-Bara, dia kena pindah lah. Al-Bara ada alif dan tidak ada ra, R tu sekali saja. Al-Bara bin Azib, ia berkata, seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah SAW sambil bertanya, tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah amal perbuatan yang dapat memasukkan diriku ke dalam syurga.
Nabi SAW bersabda, berilah makan orang yang lapar, at'imul ja'i, berilah minum orang yang haus, isqi az-zam'an, perintahkan yang ma'ruf, ajak orang lain kepada kebaikan, dan cegahlah kemungkaran. Jika kamu tidak sanggup, tak dapat nak buat semua tadi ni, maka tahanlah lidahmu kecuali dari kebaikan. Tak boleh buat baik dengan orang lain, jangan buat jahat pada mereka. Jaga diri daripada melakukan kejahatan pada orang lain, terutamanya kejahatan lidah. Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan. Ikhzan lisanaka illa min khair. Simpan lidah kamu melainkan untuk kebaikan. Karena sesungguhnya dengan demikian kamu dapat mengalahkan syaitan. Syaitan banyak menyesatkan kita dengan hasutan supaya kita bercakap, sembang, mengumpat dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah inda lisani kulli qatil fattaqillaha imru'un alima yaqul. Sesungguhnya Allah ada di sisi lidah setiap orang yang berkata. Maka adalah takut kepada Allah. Orang yang mengetahui apa yang dia ucapkan. Mana orang yang mana hendaklah seseorang itu takut kepada Allah dalam Inna Allah inda lisani kulli qailin falyattaqillah imru'un alima ma yaqul. Mana bertakwalah kepada Allah seseorang dengan mengetahui, dengan memastikan apa yang dia ucapkan. Dengan dia tak pasti dia ucapkan. Imam Hasan al-Basri berkata, sesungguhnya lidah orang mukmin berada di belakang hatinya. Mana mengikuti hatinya. Lidah bercakap dan dipanggil dengan merujuk kepada hati. Hati memimpin. Kerana berada di depan makna memimpin. Kalau berada di belakang mengikut. Jadi orang mukmin lidah dia hatinya. Tapi orang Melayu pula kata ikut hati mati. Jadi maksud orang Melayu itu ialah ikut nafsu. Adapun hati ini Nabi sebut hadis istafti qalbak. Minta fatwa lah daripada hati kamu. Jadi hati orang beriman ni adalah penyuluh. Sebab dalam hati dia ada iman. Jadi bila dia nak cakap apa-apa dia akan berfikir, dia akan, orang Melayu kata berhati-hati. Berhati. Tapi sedang lidah orang munafik berada di depan hatinya. Maknanya dia mengikut lidah dia. Ikut selera lidah. Akak dia. Itu orang munafik. Apabila menginginkan sesuatu, maka dia menunaikannya dengan lidah dan hatinya. Jadi kita orang beriman, kita jadikan hati kita itu sebagai penilai. Sebab itu hati ini perlu dijaga. Kerana dialah yang akan memimpin kita. Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang banyak omongannya, banyak kesalahannya. Siapa yang banyak kesalahannya, banyak pula dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, maka api neraka lebih cocok, lebih layak bagi dia. Alhamdulillah kita selesai. InsyaAllah nanti dalam bacaan berikutnya beberapa asar. Asar ni mana kalau hadis daripada Nabi SAW. Adapun asar iaitu daripada selain daripada Nabi SAW. Ada istilah hadis, ada istilah sunnah. Biasanya hadis dan sunnah ini difahami dengan makna yang sama, iaitu ma sadara anin Nabi SAW. Min qawlin wa fi'lin atau taqririn atau sifatin. Semua yang datang daripada Nabi, yang terbit daripada Nabi. Sama ada berupa ucapan, perbuatan, pengakuan baginda, sifat-sifat diri baginda dan sebagainya. Ada benar asar, iaitu
apa yang datang daripada selain Nabi, iaitu sahabat tabi'in. Itu dipanggil asar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.